Status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan mula menjadi isu pada tahun 1969 apabila Indonesia, semasa perundingan dengan Malaysia mengenai perbatasan sempadan pentas benua di antara kedua negara, mempertikaikan kedaulatan Malaysia terhadap kedua-dua pulau berkenaan. Pada Oktober 1996 ketika bertemu di Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Suharto bersetuju supaya isu kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dirujuk ke ICJ. Susulan itu, dan seperti yang telah diperuntukkan di dalam perjanjian khas, Malaysia dan Indonesia secara serentak menyerahkan kepada ICJ 3 pusingan memorandum bertulis berkenaan kes masing-masing. Memorial 2 November 1999, Memorial Balas 2 Ogos 2000 dan Memorial Jawapan 2 Mac 2001. Perbicaraan lisan bagi kes mengenai kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan Indonesia, Malaysia telah dijalankan oleh ICJ di The Hague dari 3 hingga 12 Jun 2002. Mahkamah menyatakan bahawa langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia, termasuklah membuat peraturan dan kawalan terhadap pengutipan telur penyu di Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dan juga penubuhan kawasan rizab burung di Sipadan, perlulah dilihat sebagai tingkah laku seorang pengawal yang mempunyai kuasa membuat peraturan-peraturan pentadbiran efektivitas ke atas wilayah-wilayah yang disebut nama-namanya secara jelas. ICJ menurunkan penghakimannya pada 17 Disember 2002 dan dengan undi majoriti 16 berbanding 1, mahkamah memutuskan bahawa kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah kepunyaan Malaysia. Selepas keputusan di ICJ pada 17 Disember 2002, Malaysia menuntut Selatan Laut Sulawesi atau di Indonesia dikenali sebagai ambang batas laut atau ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia berhujah bahawa setiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zon ekonomi eksklusif dan pentas kontinennya sendiri. Berpandukan hujah tersebut, kapal-kapal dari Tentera Laut Diraja Malaysia telah melakukan rondaan rutin bagi menjaga kedaulatan negara. Di antara kapal TLDM yang terlibat dalam rondaan tersebut adalah KD Rencong. KD Rencong merupakan kapal peronda yang ditempatkan di pangkalan TLDM di Sandakan, Sabah. Kapal dari kelas keris ini memiliki berat 96 tan dan menjadi 109 tan bila bermuatan penuh. Ia sepanjang 31.4 meter dengan lebar 6 meter dan berketinggian 1.7 meter. Kapal ini boleh membawa anggota dan pegawai seramai 23 orang. KD Rencong dilengkapi dengan persenjataan 2 meriam Bofors. Ia juga dilengkapi dengan mesingan GP Mong General Purpose Machine Gun Beltfate 7.62 mm. Pada pagi Jumaat 8 hari bulan April 2005, KD Rencong telah berada di Laut Sulawesi Timur, di selatan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk membuat rondaan rutin. Skrin radar di kapal TLDM KD Rencong telah dapat mengesan kehadiran sebuah kapal TNIAL KRI Tedong Naga di kawasan yang sama. KD Rencong mengadakan rondaan seperti biasa telah cuba dihalau dan diarahkan keluar dari perairan tersebut oleh KRI Tedong Naga. KD Rencong telah mengabaikan arahan tersebut dan mengatakan mereka berada di dalam perairan Malaysia serta meminta KRI Tedong Naga supaya beredar dari kawasan tersebut. Jarak KD Rencong dan KRI Tedong Naga semakin mendekat antara satu sama lain dan berlakulah pergeseran di antara kedua kapal. Kejadian berlaku di antara pukul 7.55 pagi hingga pukul 8.30 pagi.
Laporan berita mengatakan yang KD Rencong mengalami sedikit kerosakan di bahagian depan, manakala KRI Tedong Naga mengalami kerosakan di lambung kiri. Ada sebahagian pihak di Indonesia yang mendakwa bahawa KD Rencong yang telah melanggar kapal mereka KRI Tedong Naga. Ada juga pihak di Indonesia yang mendakwa bahawa KRI Tedong Naga yang telah melanggar kapal TLDM KD Rencong. Beberapa hari selepas kejadian tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia, Juwono Sudarsono mengatakan bahawa kerajaan Malaysia telah meminta maaf tentang kejadian tersebut. Walau bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak telah menafikan dakwaan memohon maaf tersebut. Pihak berita Kompas kemudiannya mengakui laporan itu tidak benar dan memohon agar kerajaan Malaysia tidak mengambil tindakan atas laporan yang kurang tepat tersebut.